Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini untuk belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Norma. Pada hari ini kita akan belajar penulisan, iaitu bahagian B. Ya, bahagian B mengkehendaki kita untuk menulis ulasan. Kita tengok arahan yang diberikan. Peta pemikiran di bawah menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan tersebut. Baiklah, kamu dikehendaki untuk meneliti peta pemikiran yang diberikan. Iaitu cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Terdapat 4 cara menjaga keselamatan di rumah, iaitu yang pertama, menyimpan benda-benda tajam di dalam laci, mengunci pintu dan tingkap jika keluar daripada rumah, tidak berlari-lari di dalam rumah, menutup semua suis elektrik jika tidak digunakan. Baiklah, untuk menulis ulasan berdasarkan peta pemikiran yang diberikan, kita memerlukan beberapa langkah. Kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama mengkehendaki kamu untuk membaca arahan dengan teliti dan menggariskan kata kunci pada arahan yang diberikan. Kita lihat semula apakah arahan pada peta pemikiran yang telah diberikan tadi. Ya. Peta pemikiran di bawah menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Baiklah, kata kunci bagi ayat yang pertama ini ialah cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Kita harus gariskan kata kunci tersebut. Ayat yang kedua pula ialah tulis ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan tersebut. Berdasarkan ayat yang kedua ini, dapat kita pastikan kata kuncinya ialah cara-cara menjaga keselamatan. Ini bermaksud ulasan kamu mengkehendaki kamu untuk menulis cara-cara menjaga keselamatan berdasarkan kepada peta pemikiran yang telah diberikan. Boleh faham? Kita lihat pula langkah yang kedua. Langkah yang kedua, baca dan fahami dengan teliti peta pemikiran yang diberikan. Isi-isi dalam peta pemikiran tersebut ialah isi tersurat. Cikgu ingin tekankan di sini, isi tersurat ialah apa yang terdapat atau yang dituliskan dalam peta pemikiran yang diberikan. Langkah yang ketiga, bina pendahuluan karangan. Untuk ulasan, wajib kita menulis pendahuluan. Tanpa pendahuluan, markah yang akan diberikan kepada kamu tidak akan cemerlang. Boleh faham tu? Bagaimana ingin membina pendahuluan? Cara yang cikgu ajar kepada kamu untuk tahun 4, cikgu lebih suka
kamu membuat pendahuluan berdasarkan kepada arahan yang telah diberikan tadi. Kita lihat semula contoh arahan. Peta pemikiran di bawah menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan tersebut. Berdasarkan kepada arahan ini, kita boleh bina pendahuluan. Bagaimana caranya? Kita lihat yang cikgu telah berikan contoh. Peta pemikiran yang diberikan menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Kita salin semula arahan tersebut. Tukarkan perkataan di bawah kepada yang diberikan. Ayat kedua bagi pendahuluan kita boleh tulis, terdapat pelbagai cara menjaga keselamatan di rumah yang boleh kita peroleh. Pendahuluan ini boleh ditukar ganti berdasarkan kepada arahan soalan-soalan yang akan diberikan. Setelah kita dapat membina pendahuluan, kita pergi kepada langkah yang keempat, iaitu membina jadual untuk memudahkan kamu untuk mencari isi tersurat dan isi tersirat sebelum membina karangan. Sebentar tadi cikgu telah menyatakan isi tersurat ialah isi yang terdapat ataupun maklumat yang terdapat dalam peta pemikiran. Manakala maksud isi tersirat ialah isi yang perlu kamu fikirkan sendiri berdasarkan kepada isi tersurat. Mari kita sama-sama melihat jadual yang telah cikgu bina. Ya, terdapat beberapa kolom yang cikgu telah sediakan, iaitu kolom penanda wacana. Lihat isi-isi pada kolom penanda wacana. Cikgu telah tuliskan pertama, kedua, ketiga dan akhir sekali. Ini bermaksud terdapat 4 isi yang perlu kamu masukkan nanti semasa membuat karangan. Seterusnya ialah kolom kata bantu. Kita perlu, kita harus, kita mesti, kita patut dan kita boleh. Kita boleh pilih mana satu yang bersesuaian. Seterusnya ialah kolom isi tersurat, kolom kata bantu iaitu untuk, supaya, agar, seperti, kerana dan kolom isi tersirat. Cikgu sangat berharap bagi kolom penanda wacana ini dan kata bantu dapat kamu hafalkan. Kerana ini sangat membantu awak untuk membina karangan yang lengkap nanti. Kita pergi pula kepada langkah yang kelima, iaitu masukkan isi tersurat dalam jadual berdasarkan kepada peta pemikiran yang diberikan tadi. Kita lihat sama-sama. Ya, kita tengok kolom isi tersurat. Cikgu telah masukkan keempat-empat cara-cara menjaga keselamatan di rumah seperti di dalam peta pemikiran. Iaitu menyimpan benda-benda tajam di dalam laci, mengunci pintu dan tingkap jika keluar daripada rumah,
menutup suis elektrik jika tidak digunakan dan tidak berlari-lari di dalam rumah. Boleh faham semua? Seterusnya, kita pergi pula kepada langkah yang keenam, iaitu untuk mengisi isi tersirat di dalam jadual yang telah kita buat tadi. Untuk mengisi isi tersirat ini, kita akan dibantu oleh kata bantu yang cikgu telah berikan. Mari kita lihat sama-sama. Kita lihat isi tersurat yang pertama, iaitu menyimpan benda-benda tajam di dalam laci. Baiklah, kita pergi kepada penanda wacana. Pertama, kita perlu menyimpan benda-benda tajam di dalam laci. Kita pilih kata bantu yang bersesuaian. Di sini cikgu memilih seperti. Seperti apa benda tajam tersebut? Ya, seperti pisau, parang, gunting dan jarum. Ayat yang lengkapnya ialah: pertama, kita perlu menyimpan benda-benda tajam di dalam laci seperti pisau, parang, gunting dan jarum. Kita lihat pula contoh yang kedua yang ingin cikgu ajarkan, iaitu isi tersurat yang kedua, mengunci pintu dan tingkap jika keluar daripada rumah. Kedua, kita harus mengunci pintu dan tingkap jika keluar daripada rumah. Kata bantunya, cikgu telah memilih supaya. Supaya apa kita kunci pintu dan tingkap? Supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumah. Begitulah seterusnya. Kita hendaklah menulis isi tersurat berdasarkan isi tersurat melalui kata bantu yang telah disediakan. Cikgu harap untuk isi tersirat yang ketiga dan keempat, awak boleh cari sendiri. Kita pergi kepada langkah yang ketujuh, iaitu membina penutup karangan. Seperti pendahuluan juga, penutup mesti ditulis. Tanpa penutup, kamu tidak akan mendapat markah yang cemerlang. Bagaimana ingin membina penutup? Untuk membina penutup, kamu dikehendaki membuat kesimpulan apa yang kamu tulis berdasarkan kepada isi-isi tadi. Namun begitu, sekiranya kamu ketandusan idea, kamu boleh hafalkan penutup yang cikgu berikan di bawah. Iaitu, kesimpulannya, tempat kosong yang cikgu tuliskan itu ialah berdasarkan kepada arahan. Ini perlu kita amalkan dalam kehidupan harian supaya hidup kita lebih selesa dan selamat. Kita lihat contoh. Kesimpulannya, tadi cikgu kata kita mesti berdasarkan kepada arahan. Baiklah. Kesimpulannya, cara-cara menjaga keselamatan di rumah ini perlu kita amalkan dalam kehidupan harian supaya kita hidup lebih selesa dan selamat. Dan langkah yang terakhir ialah
harus membina karangan yang lengkap. Ini ialah contoh ulasan, iaitu 3 perenggan. Perenggan yang pertama merupakan perenggan pendahuluan. Perenggan yang kedua ialah perenggan isi-isi berdasarkan kepada jadual yang telah kamu buat. Dan perenggan yang ketiga ialah perenggan penutup. Untuk pengetahuan kamu, ulasan ini tidak ditetapkan berapa perenggan mesti kita buat. Boleh buat dalam 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan dan seterusnya. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan dan Assalamualaikum.